punya MC malam ni. Tahniah puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni. Malam ni kita akan saya akan bercakap tentang peluang bisnes emas. Tapi apa pun talk saya tuan-tuan, saya fokus kepada education. Saya bukan salesman, saya purely education lah. Okey. Jadi dalam talk hari ni apa yang saya tahu semua tu tak penting. Tapi yang paling penting apa tuan-tuan perempuan nak tahu. Okey. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada apa-apa soalan sepanjang seminar ni, boleh angkat tangan tanya terus. Okey. Bagi saya kalau saya ada peluang macam ni, biasanya mana-mana seminar kalau saya pergi, saya ni walaupun saya ni seorang yang pendiam, tak banyak bercakap, saya bercakap bila perlu bercakap lah. Okey. Jadi kalau saya ada peluang macam ni, selalunya dalam mana-mana seminar lah, saya yang antara peserta yang paling banyak bertanya lah, sebab saya nak tahu. Okay? Sebab bagi saya dalam program ilmu macam ni, biarlah saya dilihat bodoh 5 minit sebab bertanya, tapi saya cerdik sepanjang hayat. Berbanding dilihat cerdik 5 minit sebab tak nak tanya, walaupun tak tahu, tapi bodoh sepanjang hayat. Boleh pilih lah mana-mana yang tuan-tuan rasa. Bagi saya biarlah lihat bodoh 5 minit kita bertanya, tapi kita cerdik sepanjang hayat. Okay. Jadi sebelum saya start cerita tentang bisnes emas, tuan-tuan dan puan-puan masih berpeluang untuk ke depan. Sebab nanti dia akan jadi satu show. Dia macam tuan-tuan tengah tengok satu show atau perlawanan bola sepak, tiba-tiba ada orang lintas kat depan. Dia nak duduk sana, duduk sini ni. Jadi itu satu distraction. Jadi kalau tuan-tuan nak, perempuan nak ke depan, boleh lagi, masih ada peluang. Ataupun nanti tuan-tuan tengah dengar ada orang datang lintas, hilang fokus. Okey, silakan siapa nak ke depan, masih ada peluang lagi. Okey, selesa di belakang Okey. Okey, ini saya akan cerita tentang peluang bisnes emas. Bisnes emas ni tuan-tuan sebenarnya khas untuk mereka yang pernah simpan emas public gold. Siapa dekat sini belum pernah beli emas public gold, angkat tangan. Belum pernah? Oh, belum pernah. Okey. Okey, siapa yang belum pernah? Okey, siapa yang first time datang seminar public gold? First time? Oh, first time. Okey, bagi yang belum pernah beli emas public gold, yang pertama, yang kedua, belum ini first time dia datang seminar public gold, saya recommend tuan-tuan lepas habis seminar ni, cek dalam jadual bila seminar seterusnya tentang emas. Ini bisnes emas ni untuk stage kedua lah. Stage pertama tentang emas dulu. Saya dah lama dah tak bercakap tentang emas, sebab saya diamanahkan untuk bercakap tentang bisnes emas. Sebab bercakap tentang emas, tuan-tuan dah ramai speaker lah. Kebanyakannya adik didik Encik Syukur, anak didik saya dan anak didik Puan Aziz Hassan lah. Ini 3 mentor dalam public gold lah. Jadi saya dan Encik Syukur diamanahkan bercakap tentang peluang bisnes emas. Bagi dealer-dealer baru bercakap tentang emas lah. Okey. Walau bagaimanapun saya dah menulis satu buku bertajuk Wang Emas. Jadi untuk faham tentang emas, saya syurkan tuan-tuan baca buku ni. Saya rasa siapa yang tak baca buku ni, kefahaman dia tentang emas dia tak komplit lagi. Saya rasa macam tu lah. Tak komplit. Sebab apa Sebab saya pengalaman saya daripada 2010, ramai orang beli emas dia jadi dia dalam keadaan susah hati. Naik susah hati, turun pun susah hati. Turun tu of course susah hati lah. Naik pun susah hati juga. Naik susah hati sebab masa harga murah dulu tak beli. Turun ni susah hati juga. Sebab apa? Hari tu beli 198, sekarang ni 192, menyesal. Jadi always susah hati. Sedangkan siapa yang tahu tentang emas, dia takkan susah hati. Dia susah hati kalau emas dia tak bertambah. Itu pengalaman saya lah. Saya susah hati kalau simpanan emas saya tak bertambah. Kalau dulu saya simpan 100 gram, tahun ni kekal 100 gram, oh saya susah hati. Harga naik turun tu bagi saya tak kisah. Sebab harga naik turun hanyalah persoalan masa. Dari sudut jangka panjang, saya boleh katakan confirm harga emas naik. Macam mana boleh tahu confirm harga emas naik? Sebab tu saya beli tak tengok harga tuan-tuan. Saya beli daripada tahun 2010 sampai sekarang, saya boleh katakan tak tengok harga. Saya beli. Kalau harga emas turun banyak, itu masa untuk saya beli lebih banyak. Tuan-tuan rasa harga rumah makin lama makin mahal atau makin murah? Harga rumah makin mahal. Tanah makin mahal atau murah? Okey, itu kita cakap tanah dan rumah. Harga karipap agak-agak makin mahal atau makin murah masa depan? Karipap saja. Makin mahal atau murah? Makin mahal. Semua orang tahu harga karipap akan makin mahal.
Macam mana tuan-tuan perempuan tahu harga karipap akan makin mahal? Ada buat analisis ke, study ke? Analisis fundamental harga karipap. Ada buat analisis ke, buat bacaan ekonomi ada? Tak ada. Tapi kita tahu harga karipap confirm akan naik. Sebab apa? Kuasa beli duit confirm akan jatuh. Harga karipap naik, apatah lagi emas. Sebab tu orang yang faham emas dia tak susah hati dengan harga naik turun. Harga naik turun hanyalah persoalan masa. Okey, lagi satu, emas dia bukan macam saham. Orang beli saham, dia tengok monitor based on harga up and down. Kalau down, harga jatuh, katalah harga saham jatuh tergolek. Apa yang ada di tangan dia? Ada apa barang? Tak ada. Yang dia ada nombor dengan kertas je. Jadi dia punya profit dia memang real on paper tu. Jadi kalau down, dia tak boleh buat apa-apa. Dia berbeza dengan rumah, tanah, emas. Kalau dia jatuh, kita masih ada barangnya dan masih boleh guna lagi, boleh dimanfaatkan. Jadi tuan-tuan, dalam buku ni saya cerita at least tuan-tuan ada 10 cara bagaimana tuan-tuan boleh manfaatkan emas selain daripada beli harga rendah, jual harga tinggi. Siapa yang melihat emas hanya sekadar alat beli harga rendah, jual harga tinggi, dia belum faham emas. Okey, jadi saya syorkan tuan-tuan boleh dapatkan buku ni, harganya RM25 saja kat belakang. Sama kedai buku pun harga dia sama. Okay? Saya tulis betul-betul untuk educate masyarakat ilmu yang betul tentang emas. Okay? Okay, ini buku yang saya hasilkan. Yang pertama Zero Hutang, yang kedua Wang Emas. Tuan-tuan, saya menulis sejak tahun 2008. Saya tulis muhamadzulkifli.com. Ini saya cerita pengalaman saya bagaimana sejak saya bebas hutang sejak tahun 2007. Sejak 2007 sampai sekarang saya tak ada hutang. Saya tak menangguh hutang. Okay? Jadi buku Zero Hutang ni sebenarnya diangkat daripada blog saya muhamadzulkifli.com. Saya bagi inspirasi kepada generasi muda especially bagaimana kita boleh hidup senang walaupun tanpa hutang. Tapi definisi senang saya dengan definisi senang orang lain tu berbezalah. Tapi sebenarnya saya rasa hakikatnya cara saya memilih senang tu lebih senang saya rasa. Senang bagi saya ialah peace of mind. Okey. Orang lain ada kereta, kita ada kereta juga. Tapi orang lain kena bayar bulan-bulan, saya tak payah bayar. Okey, tuan minyak je jalan, okey. Jadi saya bagi inspirasi kepada generasi muda dan tulisan saya tu diangkat ke dalam buku Zero Hutang. Bukunya nipis saja, harga RM15. Kat belakang pun saya ingat ada stok sikit. Okay. Buku saya ni tuan-tuan boleh beli di MPH, Kinokuniya, Popular dan banyak kedai-kedai buku lah. Okay, ni background saya. Dari sudut emas, saya bukanlah yang paling pakar tentang emas, tapi dari sudut saya belajar daripada guru emas Encik Syukur Hashim. Encik Syukur Hashim adalah guru emas, guru yang paling expert lah tentang emas di Malaysia. Saya boleh katakan Encik Syukur Hashim adalah guru yang paling expert dekat Malaysia. Sebab apa? Antara yang expert tentang emas ialah Azizi Ali, pakar kewangan. Azizi Ali tulis satu buku bertajuk Masa untuk Emas. Buku dia sangat bagus, tapi Azizi Ali bila dia nak buat talk tentang emas kepada public, dia tak buat sendirian, dia mesti ajak Encik Syukur. Sebab apa? Encik Syukur lebih faham tentang praktikalnya untuk masyarakat umum. Azizi Ali mula menyimpan emas masa dia dah kaya dah, multimillionaire. Okay? Jadi benda-benda kecil-kecil ni, pajak-pajak semua dia tak pernah main. Jadi Encik Syukur Hashim semua dia tahulah, pasal pajak semua dia tahu. Okay? Jadi saya belajar daripada Encik Syukur Hashim. Yang keduanya, saya mempunyai pengalaman, saya dah membimbing lebih 4,000 pembeli emas di Malaysia, Singapura dan Brunei, sedikit di Indonesia. Okay, ini topik perbincangan kita pada hari ini. Kenapa bisnes emas, kenapa bisnes public gold, bagaimana cara menjana keuntungan sebagai dealer public gold dan sistem latihan yang disediakan oleh public gold. Ini objektif dia, jana pendapatan sambil simpan emas. Yang keduanya, bebas kewangan melalui bisnes public gold. Okey, tuan-tuan, saya ingat 13 tahun yang lalu lah. Okey, saya pasang satu cita-cita, saya nak bekerja sampai saya tak perlu bekerja. Tapi saya ingat bukan saya je ada cita-cita tu, semua orang ada cita-cita macam tu, betul tak? Kita nak kerja sampai kita tak perlu kerja. Ramai orang letak cita-cita pada umur 50-an, 60-an dia dah pencen, dia ada duit dah tak perlu kerja. Betul tak? Dalam istilah kewangan dipanggil itu financial freedom.
bahasa Melayu disebut bebas kewangan. Tak kerja ada duit. Okey. Bebas kewangan ni pencen, okey. Kita selalu faham istilah pencen. Okey. Pengalaman saya tuan-tuan tentang kewangan ni daripada 2008 saya menulis sampai sekarang, saya jumpa ramai orang yang dah cecah umur pencen tapi masih tak boleh pencen. Sebab apa? Ramai orang yang ketika umur dia 50-an, pertama sekali tak ada passive income, tu confirm lah. Yang dia ada EPF, selonggok. Okay. Yang kedua, ketika umur pencen, banyak lagi hutang yang tak habis bayar lagi. Sebab kita bila buat pinjaman bank, dia bukan bagi pinjaman sampai umur pencen. Sampai umur berapa bank bagi pinjam? 70. Jadi siapa pencen 60, masih ada 10 tahun lagi untuk bayar hutang. Jadi ramai orang yang dah cecah umur pencen masih tak boleh pencen. Jadi tuan-tuan, daripada situ saya belajar, okey, pencen bukan soal umur. Pencen ialah soal kedudukan kewangan. Kalau tuan-tuan, kalau kita mempunyai kedudukan kewangan yang sangat baik, ketika umur 30-an macam saya dah boleh pencen. Saya orang pencen, tak kerja. Okey. Dan saya hari ini saya aktif menyampaikan seminar semua secara free. Seluruh Malaysia termasuk Indonesia semua free. Jadi saya tak dibayar hari ini untuk bercakap kepada tuan-tuan dan puan-puan. Talk saya hari ini adalah free. Jadi saya nak share knowledge dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana sebenarnya saya boleh katakan sepatutnya kalau sesiapa mempunyai kesedaran kewangan, bagi saya umur 30-an dia dah boleh ready untuk pencen. Kalau saya bagi talk kepada student, semalam saya bagi talk kepada student Politeknik Ungku Omar di Ipoh, saya bagi tahu kepada student target umur 30-an dah boleh pencen. Pencen bukan maksud kita tak kerja Pencen maksudnya kita boleh kerja apa yang kita suka. Bukan kira duit. Sekarang ni ramai yang bekerja, kita fikir duit betul tak? Kerja ni gaji besar, ni gaji kecil, tak nak. Nak yang gaji besar. Pencen ramai, saya jumpa ramai orang pencen yang tak perlu bekerja tapi dia terus bekerja, bahkan dia bekerja lebih kuat daripada kita. Sebab apa? Mereka sangat happy dengan apa yang mereka buat. Contoh terdekat lah, saya tengok ayah saya lah. Ayah saya sekarang ni umur 69 tahun. Dah pencen. Saya ingat duit pencen dia 4,000 lebih, duduk kampung. Harta banyak lah, tanah banyak, duit cash pun banyak. Saya tahu dia banyak duit lah. Okay? Tapi ketika umur 69 tahun ni, dia masih bekerja. Masih masuk kebun, masih kerja bertukang, ambil upah potong pokok, ambil upah tembak tupai. Tembak tupai, duduk kampung, dia ada kebun, dia ada senapang. Ambil upah tembak tupai. Adakah sebab duit? Saya tengok, kenapa abah sangat ni, dia tak berehat walaupun umur 69 tahun. Dia terus bekerja. Sebab apa? Dia sangat happy dengan apa yang dia buat. Sebab ayah saya ni daripada muda sampai sekarang, dia tak pernah berhenti kerja berkebun. Daripada muda sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak pernah berhenti main bola sepak. Ketika umur 69 tahun, hari ni dia masih aktif main bola sepak. Main bola sepak, organise perlawanan bola sepak, jadi pengadil bola sepak. Ketika umur 69 tahun. Dia happy dengan apa yang dia buat. Bukan isu duit dah. Kalau tak dibayar pun dia buat benda tu. Jadi tuan-tuan, saya jumpa, saya tengok ramai orang yang kaya, multimillionaire, mereka tak perlu bekerja tapi mereka terus bekerja. Contoh, saya sangat kagum dengan businesswoman, Puan Ainun. Tuan-tuan tahu Puan Ainun? Puan Ainun Muhammad, owner PTS dan owner ABS. Cuba tuan-tuan tengok Facebook dia. Saya rasa tuan-tuan bangun subuh tu dah ada satu posting. Posting penuh daripada pagi sampai tengah malam. Nak tidur ada lagi posting baru. Aktif buat bisnes. Adakah sebab duit? Bukan sebab duit. Dia happy dengan apa yang dia buat. Okey? Jadi, bila kita pencen, kita boleh buat apa yang kita suka. Jadi macam saya pilih apa yang saya suka. Antara apa yang saya suka ialah saya sampaikan ilmu. Saya lupa nak cerita background saya. Saya ketika 2014 dan 2015 ni, 2 tahun ni saya tak bekerja. Tak bekerja, tak jadi, tak buat seminar 2 tahun. Lepas saya berhenti kerja 2013. 2 tahun. Saya nak rasalah kehidupan macam mana duduk rumah, dapat duit bulan-bulan tapi kita tak perlu kerja. 2 tahun. Orang nak beli emas Papi Gold, Cik Zul, kita jumpa sana-sana, saya nak belajar Papi Gold, nak belajar datang rumah saya tak keluar. Macam tu, 2 tahun. Jadi kalau nak datang, belajar datang rumah saya. Seminar memang saya tak buat seminar. Jadi 2 tahun saya tak buat apa, memang saya bercuti lah. Dan saya dah pernah rasa kehidupan bagaimana duduk rumah, duduk diam dapat duit. Istilah apa ni? Tak kerja ada duit.
dan tak buat apa-apa 2 tahun. Okey. Tapi lepas saya lalui kehidupan 2 tahun macam tu, saya rasa kehidupan macam tu sangat bosan. Saya percaya tuan-tuan perempuan ada cita-cita macam tu, betul tak? Duduk rumah, ada duit, tak payah kerja. Tapi saya dah rasa kehidupan macam tu sangat bosan. Masa tu ketika tahun ujung 2015, Encik Syukur Hashim bagi tahu saya, dia kata, Zul, daripada duduk rumah tak buat apa, cuba fikir buat something lah, bagi sumbangan kepada public goal. Encik Syukur bagi tahu saya lah, guru saya. Saya kata, apa yang saya boleh bagi sumbangan? Saya boleh sampaikan ilmu lah. Jadi mulai tahun 2016 saya buat keputusan, saya setuju untuk jadi official speaker public goal. Okey. Jadi masa tu saya ingat pesanan guru saya, masa saya dalam kesusahan dulu, saya sedang membina bisnes, guru saya pesan, Zul, masa Zul tengah membina bisnes, sibuk. Dia kata nanti dah ada banyak duit pun kena terus sibuk. Dia kata kena sibuk buat benda baik. Jadi benda baik yang saya boleh buat ialah saya sampaikan ilmu lah. Okey. Okey, 2016 baru saya start jadi official speaker. Okey. Okey, nanti saya akan berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana kita boleh jana pendapatan walaupun tanpa bekerja. Okey, saya akan tunjuk tuan-tuan plan tak kerja ada duit, dia ada 3 lah. Plan 30 tahun, plan 15 tahun dan plan 5 tahun. Saya percaya ramai orang ada plan yang 30 tahun ni. Sampai umur pencen 60 tahun, dia ada duit KWSP, ataupun bagi kerja-kerjaan dia ada duit pencen kerajaan. Okey. Tapi sebenarnya kan tuan-tuan, kalau tuan-tuan membaca tentang masa depan, saya baca buku Aziz Ali ni, saya ingat 10 tahun yang lalu. Aziz Ali tulis satu buku bertajuk Pesara Jutawan. Ramai orang dia nak kerja kerajaan supaya ketika dia pencen nanti dia ada dapat duit pencen. Tapi Aziz Ali dah pesan, dia kata, Aziz Ali pesan 10 tahun yang lalu. Dia pesan, dia pakar kewangan. Aziz Ali sebut, dia kata, plan pencen sebenarnya hanyalah sesuai untuk orang yang pencen hari ini. Bukan pencen 30 tahun akan datang. Sebab apa? Sebenarnya tuan-tuan, mana-mana kerajaan dalam dunia pun makin lama dia akan makin kurangkan staf kerajaan, sebab makin lama kerajaan tak mampu bayar pencen. Ketika 10 tahun yang lalu Aziz Ali tulis dalam buku dia Pesara Jutawan, dia kata, saya cadangkan kepada kerajaan supaya umur pencen dinaikkan kepada 60 tahun. Masa tu kita fikir tak logik. Mana pencen 60 tahun? Dulu paling lewat 55 tahun. Tapi hari ni jadi realiti tak umur pencen 60 tahun? Realiti. Sebab apa? Kalau kerajaan bayar pencen kepada orang yang pencen tanpa bekerja, kerajaan akan kerugian yang banyak. Kerajaan menanggung beban yang besar. Jadi kerajaan terpaksa panjangkan sikit umur pencen 60 tahun. At least ada 5 tahun lagi servis, kerajaan bayar, kerajaan dapat something. Sekarang ni ada keluar urut-urut nak naikkan umur pencen 65, betul tak? Mungkin jadi realiti. Sebab kerajaan makin lama makin tak mampu. Singapura macam apa yang dibuat tuan-tuan? Singapura dia kurangkan kaki tangan kerajaan. Banyak privatize. Yang core betul-betul je government. Yang lain semua private. Saya ingat kerajaan Malaysia pun makin lama dia akan macam tu juga. Kerajaan dah start kenakan GST, betul tak? Nanti akan banyak lagi benda yang kita kena bayar. Jadi dia kata pelan persaraan yang kita fikir itu ideal, sebenarnya itu hanyalah ideal untuk siapa yang pencen. Ayah kita yang pencen hari ni, itu sesuai. Untuk kita pencen 30 tahun akan datang, itu plan tak sesuai. Kita kena cari jalan lain. Okey? Plan 15 tahun, okey. Siapa yang ada kesedaran kewangan, saya rasa kalau dia ada kesedaran kewangan daripada muda lagi, 30-an, paling lewat umur 40 dah boleh pencen. Paling lewat. Okey? Sebab cuma masalahnya kenapa orang yang bekerja 10-15 tahun masih tak boleh pencen? Saya dulu, saya letak target saya kerja 10 tahun saja. Betul lah, saya kerja 2003, 2013 saya resign. Betul, saya target kerja 10 tahun je. 10 tahun saya dah bekerja, dah saya resign. Dah tak payah kerja. Okey? Kenapa? Sebab ramai orang tak ada kesedaran kewangan. Tak ada ilmu tentang kewangan. Lepas 10 tahun bekerja, sepatutnya lepas 10 tahun kerja kita dah ada harta. Lepas 10 tahun, makin lama kita bekerja, sepatutnya harta kita makin bertambah. Tapi realitinya apa? Lepas 10-15 tahun, ramai orang ada masalah kewangan. Masa mula-mula kerja dulu tak ada masalah kewangan. Tak ada masalah kewangan, cuma tak ada duit je.
Tapi bila lepas 10-15 tahun, ramai orang ada masalah kewangan. Hutang banyak. Harta tak ada, hutang bertambah. Sebab apa? Tak ada ilmu. Sebab tu saya bagi tahu awal-awal kepada student, generasi muda ni yang belum buat kesilapan, ada student kat sini. Dapat ada kesedaran ilmu kewangan awal-awal lagi supaya tak buat silap apa yang senior kita dah buat silap. Kesilapan biasa ramai graduan baru bila habis belajar dia buat apa? Dapat kerja? Kereta. Dia tak beli kereta biasa-biasa, dia pergi beli kereta yang paling mampu. Pergi bank, tanya bank berapa yang paling mampu saya boleh buat loan. Dia ambil yang maksimum sekali. Bila dia beli kereta dulu, dia tak mampu beli rumah. Dia akan mengeluh rumah mahal. Dia boleh bayar kereta tapi tak boleh beli rumah. Rumah makin lama makin meningkat, kereta mahal yang dibayar makin lama makin susut. Maksudnya makin lama dia makin miskin. Tak ada ilmu. Okey? Dan saya akan tunjuk plan 5 tahun ini melalui Business Public Goal. Okey, saya akan sentuh sikit tentang emas emas dan asas membina kekayaan. Okey tuan-tuan, yang pertama simpan sebahagian pendapatan. Okey, asas membina kekayaan tuan-tuan, lepas kita ada pendapatan, lepas kita ada ilmu, iaitu asas membina kekayaan ialah simpan sebahagian daripada pendapatan setiap bulan. Okey. Siapa yang tak mampu menyimpan, selama-lamanya dia tak akan kaya. Ramai orang bila dia nak kaya, apa dia buat? Dia cari pelaburan terbaik. Betul tak? Pelaburan terbaik. Dia tak fikir yang dia tak boleh menyimpan secara disiplin, itu dia tak kira. Dia cari pelaburan yang terbaik. Tak ada simpanan pun dia nak melabur juga. Macam mana cara dia? Buat pinjaman. Ini salah dari sudut strategi kewangan. Selagi tak boleh menyimpan dengan baik, sepatutnya kita tak sibuk dengan pelaburan. Selagi tak boleh menyimpan. Sebab guru-guru pelaburan, guru-guru kewangan, semua nasihatkan kalau kita nak melabur, at least kita mesti ada simpanan kecemasan at least berjumlah 6 bulan gaji. 6 bulan pendapatan. Ataupun 6 bulan perbelanjaan. At least. Dah cukup dana kecemasan sebanyak 6 bulan gaji, ada ekstra. Itulah baru portion yang sesuai untuk buat investment. Sebab tu tuan-tuan, saya bercakap tentang emas. Emas boleh dijadikan simpanan, emas boleh dijadikan pelaburan. Tapi saya melihat untuk kebanyakan orang lebih baik dijadikan emas sebagai simpanan saja. Sebab dana kecemasan pun tak cukup lagi. 3 bulan gaji belum ada lagi, 6 bulan gaji belum ada lagi. Dia dah sibuk nak melabur. Bila dia sibuk nak melabur, dia tak ada duit, dia buat pinjaman. Dia pinjam, dia pergi melabur. Dia akan cari pelaburan yang paling cepat, yang paling baik. Untung paling cepat, modal terjamin, tak ada risiko, tak payah datang seminar macam ni. Akhir sekali dia dapat pelaburan macam mana? Sikit cepat kaya. Dia akan cari pelaburan, duduk dia dapat duit. Sikit cepat kaya. Tuan-tuan, sebab bila kita tak ada simpanan yang cukup, kita akan desperate, nak keuntungan yang sangat cepat. Tapi realitinya tak ada instrumen kewangan yang perfect. Setiap instrumen kewangan ada kelebihan, ada kekurangan, ada fungsi tersendiri. Contoh tuan-tuan, saya cerita tentang emas. Adakah emas terbaik? Dia terbaik dari 1-2 aspek. Dia ada kelemahan yang lain. Adakah hartanah terbaik? Hartanah terbaik dari 1-2 aspek. Dia ada kelemahan. Adakah SB tabung haji terbaik? Yes, terbaik dari 1-2 aspek. Dia ada kelemahan. Jadi, orang yang tak ada dana kecemasan, dia cari pelaburan yang perfect, yang boleh combine semua yang terbaik ni. Maka yang terbaik yang akan dia jumpa dengan dia tak ada ilmu, skin cepat kaya. Sebab skin cepat kaya, pulangan tinggi. Tuan-tuan, kita nak dapat pulangan pelaburan ni dekat Malaysia, nak jumpa yang 10% setahun payah. Tapi skin cepat kaya boleh offer 10% sebulan. Orang join. Sebab apa? Kawan dia dah dapat dah. Kawan dia dapat sebab kawan dia join awal. Bila dia join, dia tak dapat. Itu biasalah. Kalau tak ada orang dapat, sebab yang dapat mula-mula tu dia akan tunjuk, oh ini proven boleh dapat. So dengan tak ada ilmu dia join. Jadi skin cepat kaya boleh offer 10% sebulan. Majoriti saya tengok 10% sebulan. Jadi kalau ikut pakar kewangan Azizi Ali dia sebut mana-mana pelaburan dekat Malaysia yang menjanjikan keuntungan lebih 15% setahun, itu semua skin cepat kaya. Kecuali dibuktikan sebaliknya. Tapi tak ada lagi. Semua skin cepat kaya 15% setahun. Bayangkan orang skin cepat kaya offer 10% sebulan. Orang yang tak ada knowledge, 10% sebulan. Setahun maksudnya 120%. Sebab tu kalau orang bagi tahu saya Cik Zul, okey tak pelaburan ni? Saya tengok, saya baca lebih 15% setahun. Company baru 2-3 tahun lepas. Ini government dah berpuluh-puluh tahun tak boleh bagi sebanyak tu.
Saya cakap ini sikit cepat kaya. Wah, macam mana Cik Zul tahu? Ini ada offer umrah lah Cik Zul. Ini kena join kelas mengaji. Syarat dia. Habis kita pun. Tuan-tuan, kita nak tanya tentang kewangan, setiap ilmu dia ada ahlinya. Dia join pelaburan ni sebab ustaz sana join. Sebab selebriti ni join, sebab datuk ni join. Tak. Ilmu kewangan kita kena tanya orang yang expert macam Azizi Ali. Okey? Jadi bila Azizi Ali letak benchmark 15% senang. Dia dah letak rule. Saya pun tengok bila rule tu 15% semua sikit cepat. Tak payah check, jangan buang masa semak. Semua Cik Azizi Ali cakap setakat ni semua betul. Okey? Okey, jadi asasnya tuan-tuan ialah simpan sebahagian daripada pendapatan. Tapi saya percaya ramai orang masih berperang dengan diri sendiri tentang simpanan. Okey? Sebab kesilapan pertama, ramai orang dah sudah menyimpan bila dia dapat gaji. Ni. Dapat gaji, apa dia buat? Belanja. Ekstra baru simpan. Ada ekstra tak tuan-tuan? Ada ekstra tak? Tak ada. So tuan-tuan rasa tak ada ekstra sebab gaji tak cukup. Okey lah. Sekarang ni tuan-tuan rasa gaji, katalah gaji sekarang ni 2,000, tak cukup. Tuan-tuan rasa kalau gaji 10,000 boleh tak menyimpan 8,000? 2,000 naik ke 10,000 boleh menyimpan 8,000? Ramai orang fikir macam tu. Tapi realitinya ramai orang yang gaji 10,000 pun tak boleh menyimpan. Sebab apa? Masa gaji 2,000 boleh pergi kerja naik motor. Masa gaji 10,000 motor bahaya. Betul tak? Motor bahaya. Dulu boleh pergi naik kerja naik motor. Sekarang ni bila gaji 10,000 motor bahaya. Tak bagus untuk keselamatan. Okey, ataupun gaji 5,000 dah pakai kereta sebab motor bahaya. Gaji 10,000 kereta biasa-biasa ni bahaya. Tak ada safety. Jadi gaji 10,000 pun tak boleh menyimpan. Tuan-tuan, simpanan ni bukan soal gaji besar, bukan soal gaji kecil. Sebab pernah saya dapat satu kes pensyarah husband and wife, dia lecturer combine gaji dua orang ni, husband and wife, gaji mereka 17,000. Besar tak kecil? Besar. Sepatutnya dia ada simpanan yang besar, betul tak? Tapi ketika dia contact saya masa tu, saya ingat berapa tahun 4-5 tahun lepas Cik Zul, saya ada masalah kewangan, masalah saya macam ni. Gaji saya husband and wife 17,000. Saya husband and wife tak sampai 10,000 masa tu. Sekarang ni duit dalam akaun saya tinggal RM37 saja, Cik Zul. Macam mana saya nak buat? Maksudnya tuan-tuan, simpan tak menyimpan, boleh simpan ke tak boleh simpan bukan soal gaji besar, bukan soal gaji kecil. Dia sebenarnya soal disiplin yang betul. Disiplin yang betul tuan-tuan menyimpan bila dapat gaji, simpan. Ekstra baru belanja. Kalau ikut guru-guru kewangan, berapa minimum simpanan? 10%. Tuan-tuan nak cepat kaya, 30%. Nak cepat lagi 50%. Semalam ada yang tanya saya, berapa maksimum Cik Zul simpanan? 100%. 100%. Dia tak boleh lebih 100%. Ada tak menyimpan 100%? Ini saya cerita kenalan saya, nama dia Tuan Alwi Adam. Dia penulis buku. Buku DIY Financial Freedom. Apa yang dia buat tuan-tuan? Dia bekerja oil and gas. Ini saya difahamkan beliau cerita. Dia kata gaji isteri dia simpan 100%. Oh, ekstrim ni. Gaji dia simpan 50%. Ketika umur dia 28 tahun, aset bersih yang dia sudah miliki bernilai 1 juta, 28 tahun dia dah pencen. Oh, dia bolehlah kerja oil and gas. Tuan-tuan tengok orang kerja oil and gas ada tak 28 tahun dah pencen? Tak ada. Dia je kot, dia seorang Dia bukan soal, sebab tu saya sebut, bukan soal gaji besar, gaji kecil. Dia soal disiplin yang betul. Masa saya faham benda ni, saya faham ilmu ni 13 tahun yang lalu lah. Saya baca buku Azizi Ali bertajuk Jutawan dari Planet Jupiter. Azizi Ali kata, dia kata menyimpan bukan soal banyak atau sikit. Dia soal disiplin. Tentang habit. Jadi masa tu tuan-tuan, apa yang saya buat? Saya nak menyimpan RM50 tak mampu setiap bulan. Apa yang saya buat?
okeylah saya boleh paksa diri sendiri, saya menyimpan RM20 sebulan. Saya tulis dalam buku Zero Hutang tu. Dalam blog saya tulis. Saya selalu cerita benda ni. Sebab saya ingat figure tu. So saya pun isilah borang tabung haji, potongan tabung haji, hantar dekat Human Resource. Potong gaji saya RM20 sebulan, masuk tabung haji. Jadi bila dapat masuk dalam akaun saya tu dah siap potong. Jadi formula sebenar tuan-tuan nak menyimpan, dapat gaji, potong dulu simpanan, ekstra baru belanja. Buat macam tu memang saya boleh simpan RM20. Kalau tak memang tak boleh simpan. Saya percaya semua orang boleh menyimpan at least 10%, at least 11%. Tuan-tuan semua ada potongan EPF, betul tak? Apa formula pakai boleh simpan? Semua ada simpanan, 11% setiap bulan potong. Dapat gaji, simpan dulu, selebih baru belanja. Kalau pakai formula ni, semua kita boleh menyimpan. Okay? Orang kaya ini formula dia menyimpan. Kalau tuan-tuan guna formula ni sampai bila pun tak boleh menyimpan. Gaji RM10,000 pun tak boleh menyimpan. Sebab tuan-tuan, gaji kita tak akan pernah cukup. Saya pernah, gaji saya pernah serendah 1,400, pernah. Saya rasa tak boleh menyimpan. Duit tak cukup. Tapi tuan-tuan, bila pendapatan saya sudah cecah RM10,000, pun saya rasa tak cukup. Double RM20,000 pun tak cukup. Sebab kita tak pernah cukup. Okey? Jadi ini disiplin yang betul. Dapat gaji, simpan ekstra baru belanja. Okey, minimum 10%. Tapi nak cepat kaya jangan simpan 10%. Targetlah lebih. Okey? Okey, itu yang pertama. Simpan sebahagian pendapatan. Yang kedua, mengekalkan simpanan. Okey, simpan satu hal. Okey, buat potongan dekat tabung haji, tu dah betul. Tu dah cantik. Buat potongan SB, tu dah cantik. Tapi ramai orang simpan awal bulan, tengah bulan korek balik, betul tak? Simpan sikit-sikit, sekali keluar banyak. Sebab tu simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Lama-lama masih sikit dalam akaun. Maksudnya tuan-tuan, kaedah simpanan kita tak berkesan. Jadi kalau tuan-tuan simpan dalam tabung haji, antara nasihat saya, tuan-tuan jangan link dengan mesin ATM. Kan boleh link kan? Simpan tabung haji tu dah bagus, tapi boleh keluar kat mesin ATM, tak guna. Jangan ada link. Tu yang pertama. Lepas tu jangan update buku. Kalau tuan-tuan update buku setiap bulan, dia susah hati nanti. Mesti akan susah hati. Bila duit dalam akaun bertambah, kita akan rasa susah hati. Idea kita panjang lah. Tengok-tengok duit dalam akaun dah ada RM5,000. Tiba-tiba iPhone X keluar, launching. Handphone yang ada sekarang ni hang. Dia terus hang. Sebab apa? Duit dalam akaun ada, launching yang baru, yang ada ni dia hang. Idea kita nak berbelanja. Padahal kalau tak ada duit, handphone yang pakai ni kita adjust lah macam mana pun boleh pakai. Hang ni sebab banyak sangat apps. Kita akan clear kan? Tapi sebab ada duit, susah hati. Okay? Sebab tu, saya tengok kaedah tu dia tak berkesan cara saya lah. Okay? Jadi, dulu bila saya faham tentang emas, saya convert sebahagian besar simpanan saya dalam tabung haji, convert kepada emas. Sebab apa? Bila kita convert pada emas, kita lupakan simpanan tu. Sebab dia tak ada figure. Saya tak tahu berapa banyak emas yang saya ada. Tapi confirm setiap bulan saya mesti beli emas. Sebab emas dia tak ada figure. Masa bila kita check emas, masa nak bayar zakat. Itu saja. Okey? Jadi, kalau ikut guru-guru kewangan, antara simpanan yang kita kena adakan dipanggil simpanan untuk dilupakan. Jadi tuan-tuan boleh jadikan emas sebagai simpanan untuk dilupakan, untuk tutup kebocoran wang. Tuan-tuan, kalau ikut formula simpan 500 bulan, 10 bulan sepatutnya ada 5,000. Tapi tuan-tuan rasa orang yang menyimpan 500 bulan, 10 bulan ada tak 5,000 dalam akaun? Tak ada. Kalau ada 2,500 tu kira bernasib baik. Sebab kaedah yang kita simpan ni tak berkesan. Tuan-tuan, dalam emas ni, saya ajar dan Encik Syukur pun ajar benda yang sama. Kita ajar orang menyimpan 1 gram 1 bulan. Okey? 12 bulan reality pengalaman saya dan saya dapat feedback banyak orang, bila 12 bulan simpanan emas dia bukan 12 gram. Majority lebih 12 gram. Ramainya double. Target 12 gram, ujung tahun ada 24 gram. Bahkan ada yang sampai 30 gram. Sebab apa? Emas ni tuan-tuan, seronoknya emas ialah seronok disimpan. Seronok duit ialah seronok dibelanjakan. Naluri kita pada emas ialah nak simpan. Naluri kita pada duit nak dibelanjakan. Buktinya apa? Itu pengalaman saya sebut tadi. Buktinya,
Saya ikuti interview Tun Dr. Mahathir. Wartawan tanya dia, kenapa zaman Tun dulu, tuan-tuan pernah ingat Tun Mahathir pernah sebut tentang dinar emas? Pernah wartawan tanya dia, kenapa Tun zaman Tun dulu Tun tak suruh Bank Negara keluarkan dinar emas? Tuan-tuan boleh cek dekat YouTube, Tun Mahathir dinar emas. Ada interview tu. Dia kata idea dia bukan idea saya bukanlah nak suruh tukar duit ringgit kepada emas. Bukanlah nak suruh Bank Negara tu keluar coin. Dia nak gunakan emas untuk international trade, international settlement. Dagangan antarabangsa tak nak pakai dolar, nak pakai emas. Tapi dia tahu benda tu tak boleh buat sebab US tak suka. Okey, Tun kata kalau Bank Negara keluarkan coin, jadikan duit, saya percaya duit tu akan hilang dalam pasaran. Agak-agak kenapa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat emas, duit emas, tuan-tuan akan belanja atau simpan? Simpan. Sebab Tun cakap, sebab orang tahu benda tu berharga, bila orang dapat, orang tak belanja, orang simpan. Bila masyarakat, bila rakyat menyimpan, tak belanja, ekonomi tak bergerak. Jadi, kerajaan kena kekalkan duit kertas supaya rakyat rajin berbelanja. Tuan-tuan, berbelanja tu okey. Tapi kita dah belajar ilmu ni, portion simpan, portion belanja. Belanja ni tak payah hajar. Sebab tu saya duduk cerita pakar kewangan, duduk cerita simpan je, tak pernah. Jaranglah pakar kewangan sentuh tentang belanja. Tak payah, belanja tak payah hajar. Jadi, bila Tun sebut macam tu, maksudnya, naluri kita pada emas ialah untuk disimpan. Naluri kita pada duit, untuk dibelanjakan. Okey? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang meninggal dunia, biasanya harta yang diwarisi tu, biasanya emas, tanah, rumah. Duit cash biasanya tak banyak. Biasanya duit cash cukup untuk urus hal kematian dia je. Sebab kita tak boleh simpan duit cash yang banyak. Okey? Okey, itu kelebihan emas. Emas menutup kebocoran wang. Yang kedua, emas mengekalkan kuasa beli. Okey. Tuan-tuan, zaman Nabi dulu, 1400 tahun yang lalu, ada dalam hadis Nabi, 1 dinar. Ini dinar public gold. Zaman Nabi dulu pakai dinar, dinar Rom. Dinar ni tuan-tuan berasal daripada perkataan dinarius. Nabi dulu dia tak keluarkan shilling dinar. Zaman Nabi dulu, Nabi pakai dinar kerajaan Rom. Okey. Zaman Nabi dulu, 1 dinar ni maksudnya berat dia, emas ketulinan 999, berat dia 4.25 gram. Dalam hadis Nabi tu, 1 dinar ketika itu kuasa beli dia boleh beli seekor kambing. Panjang hadis tu panjang, tapi ceritanya lebih kurang macam ni. Nabi bagi 1 dinar kepada sahabat Nabi nama Urwah. Urwah ni 1 dinar, tolong belikan dia seekor kambing. Jadi dinar, Urwah ni dia pandai, dia dapat 1 dinar, dia pergi, dia pandai berniaga. Dengan 1 dinar dia boleh beli 2 ekor kambing. Okay. Masa balik nak serahkan kambing kepada Nabi tu, dia bawa balik 2 ekor kambing. Dalam perjalanan dia dapat jual seekor kambing dengan harga 1 dinar. Dia pergi jumpa Nabi, ini seekor kambing dan ini 1 dinar. Nabi doakan dia berjaya dalam perniagaan. Maksudnya apa tuan-tuan? Zaman Nabi dulu, market price untuk seekor kambing ialah 1 dinar. Market price ialah sebab dia boleh beli 2 ekor kambing, dia boleh jual pula seekor kambing harga 1 dinar. Maksudnya market price. Okey, sekarang ni tuan-tuan, harga 1 dinar 800 lebih. Lepas 1400 tahun yang lepas 1400 tahun. 1 dinar masih 800 lebih boleh dapat seekor kambing hari ni? Boleh dapat. Masih boleh dapat. Walaupun kambing ni ada banyak jenis lah. Banyak jenis, banyak saiz, banyak baka. Tapi selepas 1400 tahun, 1 dinar masih munasabah untuk membeli seekor kambing. Tuan-tuan, itu kita baru cerita kita cerita 1400 tahun. Cuba tengok duit. Di Malaysia dulu, saya tanya ayah saya, seekor kambing berapa harga? Saya tanya ayah saya sebab saya ingat masa saya kecil-kecil dia main bola sepak Liga Kampung. Hadiah dia ialah seekor kambing. Saya ingat. Ni pasukan menang tujuh sebelah dapat seekor kambing. Pasukan menang dia akan buat kenduri kambing. Okey. Saya tanya ayah saya berapa harga seekor kambing tahun 1980-an. Dia cakap masa tu RM50 boleh dapat seekor kambing.
RM50. Sekarang ni tuan-tuan, lepas 30 tahun, apa yang kita boleh dapat dengan RM50? Boleh dapat seekor kambing, ekor pun tak boleh dapat. Maksudnya itu kita baru cerita 30 tahun, belum cerita 100 tahun. Apatah lagi kita nak cerita 1000 tahun. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kalau kita beli emas sebenarnya tak perlu risau tentang harga. Sebab emas sifatnya mengekalkan kuasa beli. Tuan-tuan, ada apa saja untuk simpanan jangka panjang, boleh simpan dalam bentuk emas. Kalau katalah saya buat kira-kira 200 gram emas hari ini cukup untuk belanja student masuk universiti. Sebab PTPTN bagi pinjaman sekitar 35,000 untuk aliran sastra, dekat sekitar 40,000 boleh dapat 200 gram emas. 200 gram emas hari ini cukup untuk education hari ini. Saya percaya 18 tahun akan datang, kalau ada anak kecil, simpan emas 200 gram, 18 tahun akan datang, saya percaya 200 gram cukup untuk education waktu tu. Sebab tu emas walaupun dia tak ada dividen, tapi dia mengekalkan kuasa beli. Itu kelebihan emas. Okey. Akhir sekali tuan-tuan, dia sudah mengekalkan simpanan. Emas, kekayaan kita tidak musnah. Kalau ikut pakar kewangan tuan-tuan, Azizi Ali, dia kata setiap kita mesti simpan emas. Berapa banyak? Azizi Ali recommend kita simpan at least 10% daripada jumlah kekayaan. 10%. Kalau jumlah kekayaan tuan-tuan sebanyak 100,000, 10,000 disimpan dalam bentuk emas. Kalau jumlah kekayaan tuan-tuan sebanyak 1 juta, 100,000 disimpan dalam bentuk emas. Kenapa? Azizi Ali kata 10% itu portion dipanggil wealth protection, pelindung kekayaan. Sebab apa? Semua aset kewangan yang lain dia ada risiko bila berlaku ketidaktentuan ekonomi dan politik. Semua aset lain kecuali emas. Emas berlakulah worst case scenario, berlaku peperangan, nilai emas masih kekal. Kalau berlaku peperangan, biasanya pelarian dia tak bawa lari benda lain, harta dia, emas saja dia boleh bawa lari. Worst case scenario emas. Sebab tu Azizi Ali pesan 10% disimpan dalam bentuk emas. Sebab berlaku saja ekonomi ketidaktentuan ekonomi dan politik, portion 10% tu dikata cukup untuk kita memulakan kehidupan di tempat baru. Anything happen. Okey. Jadi okey, emas satu-satunya aset kewangan tuan-tuan yang tak akan, nilainya tak akan jatuh kosong. Satu-satunya aset kewangan. Ada tuan-tuan boleh bagi satu contoh aset lain yang nilai dia mustahil akan jatuh kosong selain daripada emas dan perak lah. Kalau emas maksudnya perak sekali sebab dia adik-beradik. Ada tak aset lain? Rumah boleh jatuh kosong? Macam mana? Tuan-tuan tengok Highland Tower yang dekat sini. Tanah berlaku peperangan, kawasan tu tenggelam, boleh jadi kosong. Emas 1 dinar potong 2 jadi setengah dinar, potong 4 jadi 1/4 dinar, potong 8 jadi 1/8 dinar. Duit tak payah cerita lah. RM100 potong 2 boleh jadi RM50. Tak boleh. Nilai duit bukan pada kertasnya. Okey. Okey. Jadi itulah kaitan emas dalam konteks kita membina kekayaan. Okey, jadi tuan-tuan, bagi siapa yang nak simpan emas, saya recommend mulakan simpan at least 1 gram 1 bulan. Jangan letak cita-cita yang terlalu besar. Saya prefer orang yang simpan emas 1 gram 1 bulan berbanding beli 10 gram lepas tu tunggu 10 bulan tak beli. Sebab ingat menyimpan soal habit. Soal habit. Simpan 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan. Okey. Lepas tu okey, berapa okey, sekarang ni sampai bila kita nak menyimpan? Ada orang tanya, Cik Zul beli emas tak pernah jual. Apa untungnya simpan emas? Kenapa simpan tak jual? Okey. Okey, sampai bila? Sampai bila nak menyimpan? Tuan-tuan nak menyimpan sampai bila? Asyik cerita simpan je, belanjalah juga. Gini ya tuan-tuan, idea dia macam ni. Semua kita sepatutnya kita ada satu cita-cita, kita akan bekerja sampai kita tak perlu bekerja. Betul tak? Kita semua ada cita-cita tu. Maksudnya kita mesti bekerja sampai satu tahap, kita ada satu sumber pendapatan yang kita tak kerja pun kita boleh dapat pendapatan tu. Okey, selain daripada duit pencen kerajaan, apa tuan-tuan rasa sumber pendapatan kita tak kerja pun boleh dapat pendapatan? Ada lagi kosong? Okey. Depan ni pun ada lagi 4 kosong, VIP seat.
Tuan-tuan pergi seminar mahal Dr. Azizan, yang ni VIP seat tau. VIP seat tak ada orang nak duduk. Okey. Okey. Apa tuan-tuan rasa sumber perawatan yang tuan-tuan rasa kalau tak kerja pun boleh dapat duit lah? Ya? Rumah sewa, hartanah boleh dapat. Lagi? Dividen, tabung haji, ASB boleh. Mudah faham 3 ni lah. Yang lain ada lagi tapi kalau tak semua orang faham. So nak mudah faham 3 ni. Okey, tuan-tuan rasa berapa pendapatan yang tuan-tuan rasa kalau dapat sebanyak tu tuan-tuan dah tak perlu kerja lah. Tak kaya dah tak miskin. Boleh pencen lah. Berapa ribu pun? 5,000. Yang lain? 5,000 tak kaya tak miskin. Paras kemiskinan kat Malaysia, dekat KL Selangor ni saya ingat 3,000 lebih. Jadi siapa gaji 5,000 tu dia lepas paras kemiskinan. 3,000 lebih paras kemiskinan tau. Fine lah. Di KL Selangor. Okey, 5,000. Saya buat calculation Macam mana nak dapat 5,000 tak payah kerja? RM5,000 sebulan, 12 bulan maksudnya kena ada pendapatan RM60,000, betul tak? Okey, tabung haji, ASB, hartanah, berapa persen agak-agak boleh dapat setahun? Pulangan 6%? ASB ke tabung haji tu? Tabung haji. Tabung haji saya ingat tak sampai 6. Average 5 boleh kita ambil 5 Okey, 5. Siapa simpan dalam ASB dapat 7, sila tolak 2.5. Zakat. Sebab dia belum bayar zakat lagi siapa tabung haji dapat 5 bersih. ASB dapat 7, kena tolak 2.5, bersih 4.5. Sebab tu saya suka tabung haji je, simpan dah tak perlu fikir. Sebab bila dah dapat duit, dah sampai dekat tangan, nak keluar balik tu berat. Berat Okey, jadi 60,000 dengan pulangan 5%, tuan-tuan buka kalkulator, 60,000 bahagi dengan 0.05. Cuba tengok berapa modal yang tuan-tuan perlu ada untuk dapat 60,000 setahun tak payah kerja. 1.2. Okey. 1.2 juta. Jadi siapa nak pencen dengan pendapatan 5,000 sebulan, dia mesti memiliki harta bernilai 1.2 juta, letak dalam pelaburan yang boleh dapat pulangan sebanyak 5% setahun. Okey. Kalau tuan-tuan ada 1.2 juta letak dalam tabung haji, SB ataupun hartanah, kalau ikut Robert Kiyosaki, tuan-tuan adalah dipanggil pelabur, investor. Kalau tengok Robert Kiyosaki ini menarik buku Robert Kiyosaki tajuk Cash Flow Quadrant. Dia bagi tahu ada 4 cara menjana pendapatan. Kebanyakan orang lah, majoriti Pertama, jadi bekerja, employee, makan gaji lah. Yang kedua, kerja sendiri, self-employed. Yang ketiga, pemilik bisnes yang besar, business owner. Yang keempat, dipanggil investor. Kalau tuan-tuan memiliki harta bernilai 1.2 juta, itu dipanggil investor. Investor, duit buat duit. Duit buat duit. Syarat dia, duit tu kena besar. Bukan beli 1 dinar tu pelabur, bukan. Beli 1 dinar tu bukan pelabur. Sebab tu saya cakap, siapa yang bajet kecil, beli 1 dinar, baik, simpan. Jangan fikir, jangan tengok harga. Buang masa je. Tengok harga naik, happy. Harga turun, susah hati. Padahal dia tak jual pun emas tu. Okay, itu dia panggil membazir emosi. Okey, tuan-tuan, kalau dalam Robert Kiyosaki punya cash flow quadrant ni, dia bagi tahu ada dua cara menjana pendapatan pasif. Tak kerja pun ada duit. Sama ada tuan-tuan adalah investor tadi, ataupun tuan-tuan adalah pemilik bisnes yang besar. Okey, sekarang ni kita pergi kepada investor dulu. Cabut. Okey tuan-tuan, bagaimana apa cara nak dapat 1.2 juta? Apa cara? Pertama sekali mesti simpan dulu. Berapa banyak kita boleh simpan? Simpan dulu. Asasnya macam tu. Okey. Lepas tu letak target mempunyai kekayaan sebanyak 1.2 juta. Letak target.
Itu yang saya letak cita-cita saya 13 tahun yang lalu. Boleh tak boleh, jangan fikir lagi. Ramai orang dia letak target pun malas. Sebab apa? Sebenarnya letak target tu pun penting. Bila kita letak target, otak kita mula bekerja. Macam mana aku nak dapat? Bila tak letak target, memang tak akan bekerja. Fikir pun malas. Okey? Masa bila orang kelang kabut nak cari passive income ni, masa dia nak pencen nanti. Masa tu baru kelang kabut. Okey? Okey, letak target 1.2 juta. Okey, sekarang ni bagaimana tuan-tuan nak membina kekayaan 1.2 juta? Bagi orang kebanyakan tuan-tuan, cara yang paling cepat untuk membina kekayaan ialah melalui bisnes, bukan melalui pelaburan. Pelaburan kita dah bagi tahu tadi, average pelaburan dekat Malaysia hanyalah sekitar 5% saja. Paling banyak 15%. Jadi kalau tuan-tuan nak mengembangkan kekayaan melalui pelaburan, tuan-tuan mencari jalan yang sangat sempit. Pelaburan saya sebut tadi, guru kewangan sebut pelaburan untuk mereka yang ada duit lebih. Lebih berapa bagi orang kerja makan gaji? Lebih maksudnya ada lebih simpanan lebih daripada 6 bulan gaji. Ekstra, itu baru melabur. Tak ada 6 bulan gaji, jangan melabur. Okey? Bagi orang berniaga, lebih ni maksudnya lebih daripada modal pusingan yang diperlukan. Itu lebih bagi orang berniaga. Okey? Okey, sekarang ni nak memulakan bisnes, kalau ikut guru bisnes Puan Ainun, dia kata mulakan bisnes dengan modal yang tak lebih RM2,000. Sebab apa? Bila kita mula berniaga, dia ada risiko duit tu hangus. Okey, duit tu terbakar. Jadi kalau terbakar RM2,000, kita boleh mulakan balik. Jangan pantang larang bisnes ialah mulakan bisnes dengan pinjaman. Itu salah. Tak ada guru, saya tak jumpa lagi guru bisnes cakap start bisnes buat pinjaman. Kecuali yang masa belajar dalam subjek keusahawanan kat universiti dulu lah. Lecturer tu ajar macam mana nak buat bisnes, tapi lecturer tu pun tak pernah berjaya dalam bisnes lah. Tapi tak apalah, silibus dia macam tu lah. Okay? Jadi ilmu yang dia ajar tu, bila kita nak praktik, dia tak praktikal. Sebab bila kita start mula dengan pinjaman, untung belum tentu pinjaman bank confirm kena bayar. Okay? Bila jatuh, satu, kita jatuh dah lingkup pertama. Yang kedua, kita tertanggung lagi hutang dengan bank. Dipanggil istilah dia terbakar tangan. Dia tak boleh nak bangun balik dah. Sebab tu guru bisnes cakap, Puan Ainun sebut modal maksimum RM2,000. Tuan-tuan, kalaulah duit RM2,000 ni tak boleh dikembangkan jadi RM20,000, jangan mimpi duit RM20,000 ni boleh, pinjaman ni boleh dikembangkan jadi RM200,000. Kalau duit RM2,000 tak boleh dikembangkan jadi duit RM20,000, jangan mimpi pinjaman RM20,000 boleh dikembangkan jadi RM200,000. Ini asas membina kekayaan. Jadi bila kita mula kecil, kita belajar daripada bawah. Saya ajar anak saya bagaimana duit RM1.50 nak dikembangkan jadi RM10. Itu asas nak faham mengembangkan kekayaan. Orang dewasa pun ramai tak tahu macam mana duit RM1.50 nak jadi RM10. Saya ajar anak saya, macam mana RM1.50 nak jadi RM10. Dia buat apa tuan-tuan? RM1.50. Dia jual coki-coki. Sepaket tu RM1.50. Ada 5. Dia jual kawan-kawan dia 50 sen satu. Dia boleh dapat berapa? RM2.50. Untung RM1 kan? Dapat untung, beli lagi coki-coki. Jual. Duit RM1.50 boleh jadi RM10. Itu asas mengembangkan kekayaan. Saya dulu belajar banyak subjek saya skor, itu pun saya tak faham dulu. Tuan, saya ni masa belajar tu antara student yang best student lah. Tapi saya rasa kekurangan saya bila saya masuk bekerja, gaji kecil, isteri tak bekerja, anak bertambah setahun setengah tambah seorang. Setahun setengah keluar seorang. Setahun setengah keluar seorang. Maksudnya kos sara hidup nak meningkat cepat. Jadi bila kos sara hidup meningkat cepat, sekarang ni anak 8 Isteri saya kat belakang, seorang je isteri. Okey, bila kos sara hidup meningkat cepat, saya ada satu tekanan macam mana saya nak tambah pendapatan. Sebagai orang yang kerja makan gaji dulu apa cara tuan-tuan daripada contohnya gaji saya RM2,000 nak jadi RM2,000 RM10? Berapa lama saya perlu tunggu? Kita sebagai orang kerja makan gaji, berapa lama perlu tunggu?
setahun untuk dapat ekstra RM10. Ilmu kekayaan tak tahu. Budak sekolah ni kita ajar ni, saya ajar tu, setakat ekstra RM10 senang je. Kita tak ada ilmu kewangan tu. Okey? Sebab kita belajar universiti, kita bukan diajar untuk jadi kaya. Kita untuk jadi pekerja yang baik. Untuk jadi kaya, ilmu tu kena belajar daripada orang kaya. Saya pergi kursus Shefli, Datuk Dr. Rusdi Allah. Dia ni multi millionaire melalui berniaga pasar malam. Dia kata dulu dia bekerja di bank. Dia kata antara tugas dia masa dia kerja bank, dia kata saya buat seminar bagaimana mengurus kewangan untuk usahawan. Masa dia resign, dia berhenti kerja, dia berniaga, baru dia tahu ilmu yang dia ajar tu tak boleh pakai. Baru dia tahu masa dia berniaga, ilmu yang saya ajar dulu tak boleh pakai. Untuk usahawan lain cara mengurus duit dia. Sebab tu kita kena belajar daripada orang yang berjaya dalam bidang tu. Jadi mana nak cari, kita nak kaya kena belajar daripada orang kaya. Siapa orang kaya kita boleh jumpa? Biasanya orang kaya ni dia adalah guru kewangan, dia penulis buku dan majoriti mereka adalah businessman. Orang kaya. Okey? Sebab kita 9/10 dikatakan 9/10 rezeki daripada perniagaan. Betul tak? Cuba tengok pelanjaan kita. Betul tak? 9/10 daripada gaji kita untuk bayar kepada peniaga. Betul tak? Sebab kita tadi portion simpanan 10%. Lagi 90% pergi mana? Bayar kepada peniaga. Jadi kita mesti alih posisi kita daripada orang yang bayar peniaga kepada posisi peniaga orang bayar kita pula. Baru kita boleh jadi kaya. Okey. Okey, sekarang ni tuan-tuan, apa perniagaan yang boleh buat dengan modal RM2,000? Nasi lemak. Lagi? Banyak perniagaan boleh buat RM2,000. Macam anak saya tadi saya cerita RM1.50 boleh. Tapi takkanlah kita nak berniaga coki-coki. Itu level budak sekolah. Maksud RM2,000 banyak perniagaan yang boleh buat. Niaga air, niaga nasi lemak. Kadang-kadang orang pandang benda tu lekeh. Tuan-tuan, dulu viral nasi lemak anak dara. Nasi lemak anak dara dulu dia cakap, saya tak tahu nama dia tapi saya ingat nama nasi lemak anak dara lah. Dia kata saya berniaga nasi lemak ni sementara saya tunggu masuk kerja. Tuan-tuan rasa hari ni dia dah masuk kerja masih berniaga nasi lemak? Masih berniaga kan? Yang beli tu semua lelaki lah beratus tu. Tuan-tuan rasa kenapa dia masih berniaga nasi lemak? Adakah dia tak dapat kerja? Income orang berniaga nasi lemak lebih besar daripada orang dia masuk bekerja. Sebab tu nampak perniagaan lekeh. Sebab tu Shefli guna istilah jutawan senyap. Sebab apa? Dia tak nampak jutawan tapi hakikatnya dia adalah jutawan. Saya ada jiran saya duduk di Damansara Damai. Kondo yang saya duduk tu itu tempat kondo yang paling mahal di situ lah. Seorang ni jiran saya. Kalau orang yang boleh duduk situ masuk orang kaya lah. Okay. Jiran saya ni tuan-tuan, dia keluar pergi mana naik kereta Wira buruk. Dia berniaga apa? Berniaga buah di Damansara High, tepi jalan. Berniaga buah, dia boleh duduk situ, masuk duit dia banyak. Orang yang pakai kereta besar ni duduk kat mana? Duduk low cost. Dia pakai kereta buruk, duduk kondo yang mahal. Maksudnya orang berniaga biasa jangan ingat dia tak ada duit. Dia sebenarnya dia duit sangat banyak tapi dia hidup secara low profile. Itu Shefli sebut jutawan senyap. Okey? Okey, sekarang ni tuan-tuan katalah berniaga nasi lemak. Ambil contoh tadi berniaga nasi lemak. Senang kira Okey, katalah ini kawan saya buat Dia berniaga nasi lemak, dia berniaga dekat office je. Dia berniaga nasi lemak 100 bungkus sehari. Cara dia buat nasi lemak dekat rumah, bangun pukul 4 pagi buat, letak dekat pantry. Satu, yang kedua dia ambil order kawan-kawan. Siapa nak order, tu biasa kan dekat office. Kan kita hantar email, siapa nak order. Jadi dia average dia boleh letak dekat pantry itu 100 bungkus sehari. Nasi lemak harga RM2. Tuan-tuan rasa harga RM2 berapa untung dia sebungkus? RM1. Maksudnya sehari dia dapat side income sebanyak RM100. Kalaulah dia berniaga 20 hari sebulan, kerja 22 hari kan? Maksudnya dia dapat side income RM2,000 sebulan. Katalah dia berniaga hanya 10 bulan, bulan puasa dengan raya tak berniaga.
dia dapat extra 20,000 sebulan. 20,000 setahun. Logik tak calculation ni? Sangat logik. Bila saya cerita ni dalam sesi BOP dekat Kota Kinabalu, ada dealer public gold yang join. Bila dia tengok saya buat calculation ni, apa dia buat? Dia dapat satu idea. Dulu dia kata, Cik Zul, saya balik kerja, saya mengadap Facebook, mengadap handphone. Sekarang ni apa dia buat? Balik sekolah, dia cikgu sekolah, balik sekolah dia buka kedai burger. Sehari dia boleh average, dia boleh jual 100 biji burger. Tuan-tuan rasa sehari dia boleh dapat side income RM100? Boleh dapat. Dia tengok calculation ni, sebenarnya ilmu kekayaan tu senang je. Saya baca buku Shafli, oh senang je rupanya nak dapat duit. Okey, sekarang ni tuan-tuan, okey, maksudnya dia tukar daripada masa yang terbuang, tukar masa tu jadi duit. Okey. Okey, sekarang ni tuan-tuan rasa hujung tahun dia ada tak simpanan sebanyak RM20,000 dalam akaun? Sepatutnya ada simpanan RM20,000 kan, betul tak? Tuan-tuan rasa ada tak RM20,000 dalam akaun? Majoriti tak ada. Sebab apa? Dapat untung, belanja. Untung 100-200, belanja. Alasan apa? Reward diri sendiri. Tuan-tuan, reward sendiri-sendiri dengan cash itu okey lagi. Ramai orang buat silap, dia reward diri sendiri dengan beban kewangan. Buat hutang. Oh, sekarang ni aku dapat extra RM2,000. So, dia pun beli kereta baru yang bayar RM1,000 sebulan. Anything happen, dia dah tak boleh berniaga, dia hilang income RM2,000. Sekarang ni dia tertanggung. Cash flow kewangan dia dah negatif. Saya pernah ada orang pernah jumpa saya, dia punya kewangan cash flow negatif RM4,000 sebulan. Tuan-tuan, cash flow negatif ni maksudnya, katalah pembelanjaan dia sebulan RM8,000, pendapatan dia hanya RM6,000. Kenapa? Sebab dulu dia ada side income. Side income tu dia buat hutang. Bila side income tu tak ada, sekarang ni dia setiap bulan dia ada bebanan kewangan sebanyak RM4,000 sebulan. Okey, sebab tu apa yang perlu buat dengan side income ni? Simpan lah. Tuan-tuan, 3 tahun pertama kita berniaga, ini fasa ikat perut. Dapat untung, simpan 100%. Itu yang saya buat dulu. Okey. Okey, sekarang ni tuan-tuan, tengok macam mana duit RM100 boleh dikembangkan jadi RM20,000. Maksudnya keuntungan ni sebanyak 2,000%. Setahun 100 boleh jadi 20,000. Tuan-tuan, kalau 100 ni letak tabung haji, dapat berapa? Untung 5%, RM5 lah. RM100 ujung tahun jadi RM105. Sebab tu saya sebut, tuan-tuan nak kembang kekayaan melalui bisnes. Walaupun punya bisnes biasa-biasa. Keuntungan, saya baca buku Aziz Ali, dia tulis masa saya dalam kesusahan tu, saya tengok dia tulis, dia buat perbandingan, untung labur hartanah banyak ni, unit trust banyak ni, saham banyak ni. Tiba-tiba dia compare dengan bisnes. Oh, bisnes tu saya excited. Oh, masa tu saya tengok dia kata lebih kurang macam ni, untung dalam pelaburan 20% setahun itu dianggap luar biasa. Tapi untung dalam perniagaan 200% setahun itu biasa-biasa. Ini saya tunjuk berapa persen? 2000%. Pun biasa-biasa. Luar biasa ke? Tak luar biasa, ini biasa-biasa. Sebab tu bagi orang biasa nak kembang kekayaan, jalan yang luas ialah perniagaan. Walaupun perniagaan tu biasa-biasa. Okey. Okey, sekarang ni tuan-tuan, dia nak berniaga nasi lemak 100 bungkus, perlu tak modal 20,000? Nak terus berniaga 100 bungkus je sehari? Tak perlu. Inilah dipanggil duit lebih. Bagi orang berniaga, itu dipanggil duit lebih. Duit lebih itulah sesuai dia buat pelaburan. Bagi orang berniaga, biasanya dia nak pelaburan yang senang, monitor. Dia tak nak monitor banyak-banyak. Sebab dia dah nampak duit dalam perniagaan, dia akan fokus pada perniagaan. Jadi bagi saya, orang yang berniaga, antara pelaburan yang saya suka, emas boleh, ataupun hartanah. Saya suka hartanah. Sebab kita tak perlu monitor, asalkan rumah tu ada kat situ. Okey lah. Macam emas lah. Emas, asalkan emas tu ada kat situ. Okey lah. Okey. Jadi tuan-tuan, dengan modal 20,000 ni, boleh tak dia memiliki hartanah bernilai 200,000? Boleh kalau ada ilmu. Tak ada ilmu, kena tambah 5% legal fees. Okey. Kalau ada ilmu, 20,000 cukup.
Tuan-tuan rasa kalau 200,000 biasanya pinjaman bank boleh bayar sebulan dalam 1,000, sewaan pun boleh dapat sekitar 1,000. Maksudnya dia tak ada komitmen lah bulan-bulan. Okey, tuan-tuan 5 tahun akan datang ada tak potensi rumah ni naik harga jadi 300,000? Ada. Maksudnya dekat sini daripada modal 20,000 dia berkembang jadi 100,000. Satu rumah. Tapi kalau macam ni cara dia urus kewangan, tuan-tuan rasa setahun boleh tak dia beli sebuah rumah? Boleh. Tuan-tuan rasa dalam tempoh 10-15 tahun boleh tak cecah 1.2 juta? Of course boleh. Sebab tu saya bagi tahu kepada student, ada kesedaran kewangan 10-15 tahun dah boleh pencen. Tapi kena ada disiplin kewangan yang sangat tegar. Tapi saya percaya nak cecah 1.2 juta ni cabaran ni banyak Saya sebut tadi lah, dulu naik motosikal okey, sekarang ni motosikal tak selamat. Sekarang ni naik naik Azia okey, nanti Azia tak selamat, kena pakai Mercedes sebab simpanan dah banyak lah, kena naik Mercedes. Jadi lepas 10-15 tahun saving tak ada juga. Okey, tuan-tuan, itu ini dipanggil investor. Ini bagaimana kita nak pencen melalui jalan biasalah jadi investor. Jadi tuan-tuan daripada bekerja makan gaji, berniaga nasi lemak, saya cerita ni. Berniaga nasi lemak tu self-employed, dapat duit jadi investor. Okey, sekarang ni dia ada jalan lain, saya nak tunjuk tuan-tuan macam mana sebagai pekerja, tuan-tuan boleh jadi business owner, pemilik bisnes melalui bisnes public gold. Okey, tuan-tuan, apa beza antara pemilik bisnes dengan self-employed? Self-employed ni berniaga juga, business owner berniaga juga. Bezanya senang tuan-tuan. Robert Kiyosaki dia bagi contoh macam ni. Nak tahu beza business owner dengan self-employed senang je. Cuba tinggal bisnes tu setahun, apa jadi kepada income. Kalau jatuh tergolek, dia adalah self-employed, dia kerja sendiri. Dia rasa dia business owner tapi sebenarnya dia kerja sendiri. Ini kuadran yang paling berat sekali bagi Robert Kiyosaki. Orang yang berhenti bekerja sendiri, dia rasa dia bebas, dia tak ada bos, tapi sebenarnya bos dia adalah customer dia. Bos dia adalah customer. Contoh senang, business owner dengan self-employed. Contoh tuan-tuan, beza antara kedai runcit 7-Eleven dan kedai runcit Pak Mat. 7-Eleven kedai runcit tu tak? Kedai runcit 24 jam. Pak Mat pun kedai runcit. Okey tuan-tuan, tuan-tuan pernah kenal tak siapa tokek 7-Eleven? Yang dekat rumah tuan-tuan tu. Ada tokek tak? Ada owner. Owner tak pernah nampak. Itu dipanggil business owner. Pak Mat tuan-tuan agak-agak boleh kenal tak? Kalau tuan-tuan tengok kedai runcit Pak Mat, pergi dalam tu boleh cari tak siapa Pak Mat agak-agak? Boleh. Mana nak kenal Pak Mat? Dekat kaunter, cashier tu. Itulah Pak Mat. Kalau yang perempuan tu, isteri Pak Mat. Kalau yang muda tu, anak Pak Mat. Kita dah tahu dah. Kita dah tahu. Itu dipanggil self-employed. Kalau Pak Mat satu keluarga bercuti raya haji, raya puasa, Pak Mat tak ada income. Itu beza antara business owner dan self-employed. Sekarang ni tuan-tuan, melalui business public gold, tuan-tuan boleh jadi seorang business owner. Saya tunjuk real case saya lah. Saya punya bisnes dengan public gold ni, saya ada 4,000 pembeli emas, 4,000 customer lah. Setiap belian sebagai dealer public gold, setiap belian yang dibuat oleh pembeli emas, dealer akan dibayar royalty. Public gold bagi profit sharing. Public gold untung, dealer pun untung. Okey tuan-tuan, 4,000 pembeli emas, dia nak beli emas, dia cari siapa? Dia cari dealer public gold macam saya ataupun dia cari public gold? Pembeli emas. Dia berbeza. Boleh juga cari dealer bagi dealer yang berniaga emas, dia pergi hantar. Itu dia cari dealer. Tapi itu dia panggil, kalau dealer yang berniaga macam tu, itu dia panggil kerja sendiri. Tapi dealer yang bijak, dia jadi business owner, membina empire 4,000 pembeli emas beli direct daripada public gold. Yang akan entertain pembeli emas siapa? Staff public gold yang public gold bayar. Dealer public gold hakikatnya tuan-tuan adalah
Sebagai dealer public gold yang bijak, kita adalah business partner kepada Datuk Wira Louis Earl. Ini founder public gold. Sebab apa? Setiap pembeli emas yang kita introduce ke public gold bayar royalty selama-lamanya. Setiap kali orang tu membeli, public gold untung, kita pun untung. Kita adalah business partner. Okey, sekarang ni tuan-tuan, pembeli emas public gold sekitar 100,000. Pembeli emas di bawah network saya sekitar 16,000. Maksudnya saya ada share dengan public gold sebanyak 15%, 16%. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Jadi sebagai dealer public gold, kita boleh jadi business owner. Okey, tuan-tuan, kalaulah dealer macam saya ni mati lah, kita tak payah cerita bercuti setahun. Kan Robert Kiyosaki bagi tahu bercuti setahun kan. Sekarang ni mati lah. Mati 4,000 public emas ni boleh beli tak dengan public gold? Boleh beli macam biasa. Public gold masih bagi income kepada dealer, kepada waris dealer yang mewarisi bisnes tersebut. Sebab tu saya dengan wife saya, kami 100% fokus public gold. Kami tak buat benda lain. Sebab kami sedang membina harta, membina empire. Anything happen kepada saya, income wife saya secure. Anything happen kami husband and wife, income anak-anak kami secure. Okay? Kita adalah business owner. Next. Okay. Sebab tu saya sebut tadi tuan-tuan, antara bisnes dengan pelaburan, bagi orang biasa nak kembang kekayaan, kita fokus kepada bisnes. Sebab bisnes, duit kita berputar. Jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Income sangat cepat. Okay? Contoh tuan-tuan berniaga nasi lemak. Modal RM1 jual RM2. Modal RM1 jual RM2. Buy low sell high, buy low sell high, buy low sell high. Tuan-tuan beli 1 dinar. Berapa kali buy low sell high setahun? Sekali. Average sekali lah. Majority sekali pun tak boleh jual. Spread tak lepas lagi. Okay? Paling expert pun saya ingat 2 kali. Tapi dalam bisnes, buy low sell high boleh berlaku setiap hari. Tuan-tuan, public gold buat profit yang besar daripada buy low sell high. PG buy, PG sell, PG buy, PG sell. Nampak tak harga kat website? PG buy. Tuan-tuan nak jual emas, public gold beli PG buy. Ada orang nak beli emas, public gold jual PG sell. Buy low sell high, buy low sell high. Sebab tu dalam bisnes, duit kita berputar sangat cepat. Umpama tuan-tuan, dalam bisnes ni seolah-olah kita pakai tayar Ferrari. Dia kecil tapi berputar laju. Berbanding dengan tayar traktor besar tapi berputarnya slow. Ferrari lebih laju. Okey? Jadi tuan-tuan, bina bisnes dulu sebelum melabur. Sebab kita boleh tengok guru-guru pelaburan pun tuan-tuan, semuanya buat duit yang jauh lebih besar daripada bisnes berbanding dengan pelaburan tu sendiri. Contoh Faizul Rizwan ni antara guru yang bagus. Saya suka follow dia, ilmu dia. Dia cerita tentang hartanah. Tapi saya percaya tuan-tuan, lepas satu seminar dia boleh beli beberapa buah hartanah. Lepas satu seminar yang dia buat. Kan kita kumpul duit gaji nak beli sebuah hartanah. Dia lepas satu seminar dia boleh beli beberapa biji hartanah lepas satu seminar. Okey? Tuan-tuan, guru emas Encik Syukur Hashim tulis blog jutawanamas.com. Tuan-tuan rasa Encik Syukur dia jadi jutawan ketika dia tulis blog ataupun ketika sebab dia simpan emas atau sebab dia jadi dealer public gold? Jadi dealer atau sebab dia simpan emas? Sebab dia jadi dealer public gold. Dia jadi millionaire sebab dia dealer public gold. Maksudnya Encik Syukur buat untung yang jauh lebih besar sebagai dealer public gold berbanding simpan emas tu sendiri. Ilmu tu bagus, tapi kita ada peluang yang lebih besar untuk jana keuntungan melalui bisnes. Okey. Okey, kenapa saya boleh recommend tuan-tuan bisnes emas public gold? Pertama sekali tuan-tuan, bisnes public gold tak ada modal sebenar. Dia tak ada modal Cik Su nak jadi dealer public gold tapi tak ada modal. Idea saya sedang je. Kumpul orang yang nak beli emas. Tengok kawan-kawan, family, cukup beli atas satu nama. Katalah malam ni public gold ada buat promosi beli 5,000 jadi dealer. Ada modal 3,000, tak cukup lagi 2,000. Okey, pergi cari siapa nak beli emas, 2,000 lagi. Letak atas satu nama, jadi dealer. 3-4 bulan akan datang nak pakai duit, jual semua emas, 1 gram pun tak ada, masih jadi dealer. Maksudnya dealer public gold tak ada modal sebenar. Orang nak beli emas, macam mana orang nak beli emas sebagai dealer? Kita ajar dia macam mana nak beli emas public gold. Sebab tu ramai dealer emas ni orang panggil dia tokek emas, tapi emas 1 gram pun tak pernah jual. Kenapa? Sebab bila orang nak beli emas, dia introduce, oh nak beli emas, okey saya ajar, ni cara dia, bayar direct ke akaun public gold, ambil emas direct dengan public gold. Tuan-tuan, saya punya bisnes tahun lepas, personal
Personal saya 6 juta lebih. Tapi bukan 6 juta tu pernah masuk akaun saya, 6 juta emas saya pernah pegang. Tak, semuanya direct ke Public Gold. Business volume group saya tahun lepas sebanyak 22 juta. Tapi semua direct ke Public Gold. Jadi kita sebagai dealer Public Gold, kita tak ada beban. Nak simpan stok ke, nak perlu modal yang besar, tak ada. Kita leverage saja stok Public Gold. Kita leverage saja modal Public Gold. Senang dealer Public Gold Okey. Tak ada modal sebenar. Yang kedua, kita boleh jalan ke secara online. Tuan-tuan, cara paling mudah jadi dealer Public Gold ni tuan-tuan, kalau siapa kat sini tak ada Facebook, angkat tangan. Semua ada. Maksudnya tuan-tuan, perempuan semua dah ada kedai. Sekarang ni tukar Facebook tu daripada kita duduk check status orang, kita update status kita tentang emas. Apa bagusnya simpan emas? Cerita. Orang nak beli emas, ajar dia macam mana nak beli. Orang berminat nak belajar, recommend dia datang seminar. Tengok, katalah hari ni, saya ingat, okey, katalah malam ni ada seminar di Kota Kinabalu. Tuan-tuan cek siapa kenalan Kota Kinabalu, jemput dia pergi sana. Dia pergi sana, siapa yang bercakap tentang emas? Speaker macam saya. Nanti dia beli emas kat sana, siapa Public Gold bayar royalty? Dealer siapa yang introduce. Jadi kita tak perlu cerita banyak, recommend saja pergi. Saya ada dealer anak saya, dia kerja petrol pump saja. Petrol pump, jaga cashier dekat petrol pump. Ni duduk di pedalaman. Tapi tuan-tuan, pembeli emas anda dia saya ingat dah lebih 50. Apa yang dia buat? Dia kalau dia jumpa orang, dia cakap, minta maaf lah, saya tak pandai nak cerita. Tapi kalau tuan nak tahu tentang emas, ni buku guru emas saya, Wang Emas baca. Nak beli emas? Kontak saya tolong. Kontak kan? Lagi bila saya turun buat seminar, dia jemput kawan-kawan dia. Datang seminar, Encik Zul datang. Kawan-kawan dia datang. Ada satu seminar tu dia boleh register 15 pembeli emas dalam satu seminar. Saya je bercakap sejam setengah, bisnes dapat dekat dia. Itu bijak menggunakan talent dan masa orang lain. Jadi orang yang kerja petrol pump pun boleh buat bisnes Public Gold. Okey? Tak perlu expert. Boleh dijalankan secara online, tak payah ada premis, tak payah ada staff, tak perlu waktu khusus. Yang ketiga tuan-tuan, bisnes Public Gold sangat senang sebab kita produk simpanan. Tuan-tuan ajar kawan-kawan simpan emas, maksudnya kita ajar dia simpan duit. Bukan kita ajar dia pengambil duit. Sebab saya pernah berniaga macam-macam produk. Kadang-kadang kita berniaga ni, bila kita nak jual, dalam hati kecil kita kata, kesian dia beli kan, ambil duit dia. Pernah tak rasa macam tu? Orang berniaga mesti tahu, kesian habis duit dia. Tapi kita nak dia beli sebab kita nak profit. Tapi bila kita jual, recommend dia beli emas, bagusnya disimpan emas, dia simpan duit dia. Okey, selama ni simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit, dah tak berlaku dah. Simpan sikit-sikit, lama-lama dah betul-betul jadi bukit. Okey, tadi petang ada yang WhatsApp saya, Cik Zul, terima kasih ilmu yang Cik Zul bagi. Hari ni saya dah boleh menyimpan emas sebanyak 100 gram dah. Dia follower saya. Cuma dia baru kenal Public Gold hari ni. Dia dah simpan emas jenama lain lah. Saya kata, kenapa tak beli Public Gold, lagi murah? Lagi murah Public Gold. Dia tunjuk saya gambar emas. Jenama ni mahal lah. Okey. Kita ajar dia simpan. Yang keempat, paling best sekali tuan-tuan, bisnes Public Gold ni, ini bisnes yang boleh diwarisi. Kalau kerjaya makan gaji, bagus. Tapi akhir sekali kita sebagai pekerja, kita keluar daripada pekerjaan tu sehelai pinggang. Betul tak sehelai pinggang? Sebab bila kita keluar, dia ada satu form, dia panggil clearance form. Ni dah pulang ke belum, stapler dah pulang ke belum, rak dulu pinjam dah pulang ke belum, apa lagi, ruler hilang, beli baru, ganti. Saya kerja dulu, saya rasa office tuan-tuan pun sama juga, dia ada clearance form. Maksudnya tuan-tuan, bila kita keluar sehelai pinggang, tuan-tuan bekerja lah 30 tahun, tuan-tuan tak akan dapat profit sharing. Okey, sebab bekerja 10 tahun, company bagi 1% share lah daripada company. Tak ada. Tapi dengan Public Gold, selama banyak mana tuan-tuan bina empire business, akhir sekali adalah milik tuan-tuan dan milik waris tuan-tuan sendiri. Okey, ini paling best. Tuan-tuan, banyak bisnes yang offer, dia kata bisnes ni boleh diwarisi. Cuba tanya dia, macam mana nak mewarisi? Boleh nak warisi. Waris dia kena pergi training, kena dapat lesen, kena buat bisnes dan kena servis customer, baru boleh warisi. Tapi lepas kira-kira, tak boleh lah. Akhir sekali bisnes dapatkan siapa? Balik kepada company balik. Public Gold tak macam tu. Boleh dapat kepada isteri. Contohnya isteri saya sebab 4,000 pembeli emas, dia tak payah servis. Siapa yang servis? Public Gold yang servis.
Okey? Bagaimana jana, okey, jana keuntungan tuan-tuan dengan public gold ni ada banyak, tapi saya suka introduce yang keenam je. Royalty introduce probably. Yang lain ni semua active income. Ada kerja, ada duit. Yang keenam ni buat kerja sekali, duit datang sampai mati. Okey. Income yang keenam. Okey, dealer public gold dia ada 3 level. Dia panggil priority dealer 1%, normal dealer 1%, priority dealer 1.5%, insentif public gold bayar. Insentif ataupun royalty, master dealer 2%. Nak jadi normal dealer kena beli 30,000 dalam satu belian. Beli emas dapat emas 30,000. Malam ni mungkin ada promosi 5,000 saja. Priority dealer beli 200,000 dapat priority dealer. Malam ni saya ingat 30,000. Master dealer tak ada shortcut. Kena ada 500 pembeli emas. Okeylah, katalah tuan-tuan introduce 1,000 pembeli emas dalam tempoh 3 ke 5 tahun. 3 ke 5 tahun. 1,000 beli emas ni lambat Kalau 5 tahun 1,000 tu lambat. Katalah setiap pembeli emas hanya beli 1 gram 1 bulan. Public gold bayar royalty tuan-tuan sebab lebih 500 pembeli emas, dia jadi master dealer 2%. Maksudnya passive income yang tuan-tuan akan dapat sebanyak 4,000. Ini saya cakap minimum tuan-tuan. Itu saya cerita tentang 1 gram 1 bulan. Tuan-tuan rasa ada tak 1 bulan orang beli 2 gram? Ramai. Ada tak beli 1 dinar? Ramai. Ada tak beli 10 gram? Ramai. Ada tak yang beli 100 gram? Pun ramai. Jadi saya kira minimum saja. Sekarang ni tuan-tuan boleh dapat passive income sebanyak 4,000 kalau 1,000 pembeli emas. Tapi realiti saya tanya dealer-dealer yang lama. Dealer-dealer lama dia kata sebenarnya nak dapat 4,000 ni ada 500 pembeli emas tegar dah cukup lah. Okey. Tapi tapi calculation saya ni minimum. Okey, maksudnya kalau tuan-tuan ada 1,000 pembeli emas, tuan-tuan dapat passive income sebanyak 4,000 pembeli emas macam saya. Average income kita punya income minimum 16,000. Ini income ni tuan-tuan jangan compare income orang pergi kerja Ini income tak pergi kerja. Tuan-tuan senang ke nak cari orang yang tak pergi kerja dapat income 4,000 sebulan? Tak ramai, orang pencen lah biasanya. Dah kerja 30 tahun lebih dapat pencen. Itu 4,000 sebulan tak pergi kerja. Tapi orang yang biasa-biasa 4,000 sebulan tak pergi kerja, ini susah. Kawan saya, dia pakar kewangan nama David Lee. Dia penasihat kewangan kepada ramai milioner. Dia bagi tahu saya, dia kata passive income 1,000 sebulan jauh lebih baik daripada active income 10,000 sebulan. 1,000 sebulan passive income, dia kata kalau kita mati, income tu masih dapat. Kalau kita sakit, income tu kita masih dapat. 10,000 sebulan, anything happen, dia jadi zero. Okay? Okey, nilai sebenar kalau tuan-tuan introduce 1,000 pembeli emas kepada public gold dan dia tu faham tentang emas, seolah-olah tuan-tuan sudah bekerja selama 30 tahun dalam kerajaan, 26 tahun, tuan-tuan dapat pencen 4,000 sebulan. Ataupun tuan-tuan sudah memiliki hartanah bernilai 1 juta yang habis dibayar. Itu nilai 4,000 sebulan, tak kerja. Okey, jadi sebagai dealer public gold, tuan-tuan adalah pemilik bisnes, mendapat pendapatan pasif. Sekarang ni saya dah tunjuk tuan-tuan plan bebas kewangan sama ada plan 30 tahun, 15 tahun ni saya tunjuk plan 15 tahun dan ini plan 5 tahun public gold. Jadi tuan-tuan sebagai orang yang bijak, of course kita akan pilih at least yang 15 tahun. At least. Tapi bagi dealer public gold yang aktif, saya suruh buat dua-dua. Yang ni dan yang ni. Sebab saya pun buat dua-dua. Buat income yang besar daripada public gold. Lepas tu kita invest dah dalam property ke apa semua, kita dapat dua passive income. Public gold passive income, investment yang kita ada pun passive income. Buat dua-dua. Okey. Okey, macam mana nak dapat 1,000 pembeli emas? Senang atau susah? Senang atau susah? Susah kalau tak ada ilmu. Senang kalau ada ilmu. Semua benda susah kalau tak ada ilmu, semua benda akan jadi senang bila ada ilmu. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan jadi dealer public gold, apa yang tuan-tuan kena buat ialah pergi belajar. Jangan dah jadi dealer public gold, lepas tu cuba-cuba buat, belajar pun tidak. Itu memang susah. Seolah-olah tuan-tuan nak tebang pokok, pakai kapak yang tumpul. Tak asah. Pergi asah dulu. Pergi training. Jadi public gold sediakan training. Ini training yang public gold sediakan. Ini berbayar, 3 ni free. Dia nama Jutawan Emas Leadership Training, Public Gold Golden Tour, kelas Public Gold dipanggil kelas PG1 System setiap hari Selasa malam dekat sini. Lepas tu dia ada new dealer orientation, ni pun free. Setiap master dealer dia ada support system sendiri. Okey, ini tuan-tuan ilmu yang paling mahal dalam Public Gold.
yang paling penting ialah belajar di Jutawan Emas Leadership Training, dipanggil JLT. Ini tuan-tuan akan belajar daripada dealer yang top dalam public gold. Kalau ikut financial year tahun lepas, nombor 1 saya, nombor 2 guru saya Encik Syukur Hashim, nombor 3 Mama Puan Azizah Hassan, dipanggil atau kita panggil Mama public gold. Ini top 3. Jadi tuan-tuan macam mana nak bina 1000 pembeli emas? Tuan-tuan belajar daripada orang yang dah bina 1000. Saya bukan 1000 Saya punya customer base dah direct under saya dah nak cecah 5000. Okey. Jadi kalau 1000 tu tuan-tuan, saya setahun je. Setengah tahun dah dekat 1000 saya punya new pembeli emas. Tapi bagi tuan-tuan yang baru, pergi belajar macam mana nak buat. Paling senang nak berjaya ialah pergi belajar daripada orang yang dah berjaya. Dan kita buat apa yang dia buat. Kita belajar apa yang dia buat dan kita buat apa yang dia buat, kita akan dapat apa yang dia dapat. Okey. Yang kedua, Public Gold sediakan training dinama Golden Tour. Ini tuan-tuan berpeluang pergi melawat HQ Public Gold, melancong sambil kenal HQ Public Gold. Tuan-tuan dibawa ke HQ, dibawa ke Public Safe, tempat simpan emas Public Gold, di Public Gold Museum, dan Public Gold bawa tour di Penang dengan bayaran cuma 2 gram seorang atau 3 gram 2 orang. 3 gram ni tuan-tuan, 3 gram kos dia tak sampai 600. Tuan-tuan pergi bercuti, ini makan 2 hari ni dah siap makan, siap transport di Penang. Kalau ada rombongan sini, siap dengan bas sampai sini, daripada sini, siap dengan penginapan dekat 4-star hotel dengan bayaran 600 2 orang. Tuan-tuan rasa mahal atau murah? Sangat murah lah. Sangat murah, okey. Ini pun sama. Jutawan Emas Leadership Training paling dekat tuan-tuan, paling dekat besok lah, di Sarawak. Besok saya fly ke Sarawak lah. Okey, selepas Sarawak kita ada program training yang terdekat lagi di Gunung Jerai pada 22 bulan 10, Gunung Jerai. Okey, bayaran tuan-tuan hanyalah 3.5 gram. 600 lebih, 3 hari 2 malam, siap makan 6 kali, siap dengan penginapan. Bayar 600 lebih. Mahal atau murah? Sangat murah. Cuba tuan-tuan pergi duduk hotel 3 hari 2 malam siap dengan bangkai penuh. Boleh dapat? Tak boleh dapat. Maksudnya Public Gold dah subsidize ni training ni. Okey. Public Gold dah subsidize. Okey. Lepas tu kita ada kelas dipanggil kelas PG1 System. Ini dibuat di sini dan kita buat telecast ke seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia, seluruh branch Public Gold. Yang tak ada branch dia set up team. Ada team Dungun, team Tawau, team Beaufort, team Langkawi. Ada tim yang terbaru ni, tim Brunei, ada tim Singapura, dia orang ikut live. Okey, di KL Selangor datang sini. Kita tak buat live untuk orang KL Selangor. Sebab dia dekat, dia kena datang. Okey. Okey, ada question and answer. Tanya tuan-tuan apa saja. Silakan, Cik. PG1 System tadi dia belajar masa apa? Oh, itu kita belajar banyak skill. Banyak ilmu lah. Skill ada, leadership ada, banyak lah. Yang diperlukan oleh dealer setiap hari Selasa malam. Ada silibus, kita ada silibus. Okey? Jadi kadang-kadang kita belajar satu topik, satu malam kita belajar tentang follow up. How to follow up. Dia ajar oleh siapa? Mahaguru Encik Syukur Hashim. Jadi kita tak payah try and error, kita belajar daripada proven. Okey? Lagi soalan? Silakan puan. Emas is pelaburan or simpanan. Okey, emas boleh dijadikan investment, boleh dijadikan saving. Tapi bagi orang kebanyakan, saya recommend jadikan saving dulu. Ada duit banyak, berapa banyak? Ada lebih 6 bulan gaji, baru boleh consider emas sebagai investment. Jadi, jadikan saving dulu. Tapi sebenarnya gold expert mereka lebih prefer emas sebagai saving, bukan investment. Emas tak ada dividen. Okay? Tapi nak sebagai investment pun boleh juga, buy low sell high. Okay? Lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan, okey, kita ada satu sesi khas yang akan disampaikan oleh isteri saya dalam 15 minit tentang tadi cerita pasal emas pelaburan. Sekarang ni kita akan cerita sedikit tentang barang kemas Public Gold nama Aurora. Ini bagaimana tuan-tuan perempuan boleh berhias, sebab ada orang tak naklah gold bar, tak boleh pakai, nak barang kemas juga. Okey, sekarang ni Public Gold keluar barang kemas yang sangat cantik dan trending, dan tuan-tuan boleh pakai barang kemas tu boleh keluar duit kat situ. Okey, saya jemput isteri saya, Puan Najdah. Silakan. Okay. Apa abang buka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, first kali saya ucapkan tahniah dan selamat datang pada tuan-tuan puan-puan ke BOP dan preview Aurora pada malam ni.
Okey, seperti tadi Cik sudah cerita tentang emas dan juga tentang potensi bisnes public gold. Sekarang Ananta nak share tentang salah satu produk public gold, iaitu Aurora Italia. Okey, sebelum Ananta cerita apa itu Aurora